Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa'amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi a'azzahum bihi ba'da adh-dhillah wa jama'ahum bihi ba'da al-furqah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlin najdati wasyahamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haitsuma kuntum fa innallaha ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita kukuhkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula. Amalkanlah segala suruhan Allah, jauhilah segala larangan Allah. Semoga ketakwaan ini akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, antara rukun keimanan adalah meyakini bahawa hari kiamat itu adalah benar, dan bagi keseluruhan alam ini ada kesudahan dan juga penghujungnya. Al-Quranul Karim menjelaskan bahawa dunia ini merupakan tempat persinggahan sementara dan hari kiamat itu adalah suatu kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan gempita dan keadaan sebahagian insan pada hari kiamat melalui firman-Nya di dalam surah Abasa ayat 33 hingga 37 yang berbunyi, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibu serta bapanya dan isteri serta anak-anaknya, kerana bagi setiap insan pada hari itu ada kesibukan dirinya sahaja. Sadaqallahul azim. Bayangkan sidang masyarah muslimin rahimakumullah, di dunia ini kita telah mendengar, bahkan melihat bagaimana seorang ibu dan juga bapa sanggup mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka yang tersayang. Dan kita juga tidak sanggup meninggalkan orang yang kita amat sayangi dalam penderitaan. Namun lantaran kita amat sayangi kedahsyatan hari kiamat nanti, kita tidak akan sempat mengingati keadaan mereka. Semuanya di padang mahsyar berada dalam keadaan yang sangat takut dan juga risau, dan mereka berisau akan keadaan dan diri masing-masing. Cukup baginya hal keadaan dan dosa kesilapannya sendiri. Jangan sampai ada orang lain yang ingin menuntut apa-apa dari dirinya. Begitulah keadaan orang yang lalai akan amalan agama di dunia ini. Adapun orang-orang yang beriman dan ahli keluarga mereka, keadaan mereka berlainan, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'
kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan zuriat keturunan turut sama yang beriman, akan kami pertemukan zuriatnya dengan mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Setiap insan terikat dengan amal yang dikerjakan. Sadaqallahul azim. Namun saudaraku sekalian, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapakah kita harus beriman dengan hari kiamat? Apakah kesan yang diharapkan daripada keimanan kita? Adakah cukup setakat kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat dan kita cuba mencarinya sahaja? Atau sebenarnya tujuannya lebih mendalam dan juga luas? Mari kita renungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah hari kiamat akan tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab dengan soalan yang amat penting dengan jawapannya, "Apakah yang telah kamu sediakan untuknya?" Subhanallah, ada kalanya didapati sebahagian daripada kita lebih teruja untuk mencari tanda-tanda hari kiamat dan meneka bilakah ia akan tiba, ibarat ianya satu perlumbaan. Sedangkan antara tujuan mengenal atau mencari tanda tersebut adalah agar kita insaf memikirkan tentang persiapan kita untuk berhadapan dengan hari kiamat. Apakah amalan-amalan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Azza wa Jal? Keimanan pada hari kiamat seharusnya meningkatkan kegigihan seorang mukmin untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini kerana beliau yakin bahawa dirinya bertanggungjawab terhadap setiap tingkah laku dan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Setiap sesuatu akan dipersoalkan dan diperhitungkan. Oleh itu, insan yang menghayati maksud sebenar hari kiamat itu akan semakin memperhalusi amal ibadahnya. Setiap hak individu ditunaikan dan setiap amanah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seorang suami akan sentiasa memerhatikan amanahnya kepada isteri dan memeliharanya, memperlakukannya dengan baik serta melengkapkan keperluannya. Seorang ayah menitik beratkan amanah penjagaan anak-anak dengan mendidiknya. Seorang anak pula menunaikan amanahnya kepada ibu bapanya dengan berlaku baik kepada mereka. Antara natijah beriman dengan pertanggungjawaban pada hari kiamat juga adalah ia seharusnya menjadikan kita ini orang yang tidak sanggup melakukan kemaksiatan. Setiap kali kita ini ingin bermaksiat, sama ada mencuri, sama ada menzalimi, menipu orang, menjatuhkan maruah orang lain dan sebagainya, keimanan dan takutnya kita kepada seksa di hari kiamat akan menghalang kita daripadanya. Bahkan seorang mukmin yang beriman dengan hari kiamat juga tidak mengkhianati harta saudara-saudaranya. Apabila beliau menyimpankan harta peninggalan si mati sebagai contoh, beliau memulangkan semula kepada ahli waris, sama ada jumlahnya sedikit ataupun banyak. Berbeza dengan mereka yang lalai akan hari akhirat, maka mereka ini tidak mengendahkan dari mana datang hartanya, halal ataupun haram, adakah Allah redha ataupun murka, wa na'udzubillahi min dzalik.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan di hari akhirat. Mulakanlah daripada hari ini, mulakanlah daripada saat ini. Jangan pula kita menanti bulan-bulan dan hari-hari yang seterusnya, ataupun menanti suatu masa yang dianggap sesuai untuk memulakan amalan. Kerana umur, kerana ajal, kerana rezeki itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jal. Walaupun hari ini masih lagi berada di dalam genggaman kita, esok, lusa, belum tentu lagi kita diberi peluang yang sama. Semoga keimanan kita kepada hari kiamat akan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين وحسن عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Marilah sama-sama kita ambil kesempatan bulan yang Rajab ini untuk sama-sama kita kembali kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Kita meminta dan berdoa dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa kedua ibu bapa kita, dan lantas mempersiapkan diri kita untuk menerima bulan Ramadan yang mulia, dan juga membersihkan jiwa kita dan keimanan kita. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala istighfar kita, menerima segala taubat kita, dan moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita di dalam mereka yang sebenar-benarnya berjaya mencapai ketakwaan di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarana Allahu bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة